Terima kasih Puan Yang Ketua. Sebelum tu saya mewakili warga Parlimen Kuantan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Polis yang ke-217. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Puan Yang Dipertua, secara dasarnya kita melihat pindaan kali ini menambah baik peruntukan Akta 458 dengan memasukkan kerja-kerja berkaitan pemetaan iaitu tinjauan geometrik, pengurusan data dan rekod menggunakan sistem elektronik serta peningkatan kadar denda terhadap salah laku. Pindaan pada Seksyen 4 mewajibkan ahli lembaga pengarah berdaftar menurut Seksyen 9. Saya melihat pindaan ini berusaha memastikan ahli lembaga terdiri daripada mereka yang kompeten dan terlibat secara langsung dalam bidang juruukur termasuk ketua pengarah. Pada Seksyen 9, memasukkan subseksyen baharu 3/3 untuk menggunakan singkatan LSR bagi ahli berdaftar. Kita sedia maklum perkara ini telah dipraktikkan di luar sana. Namun pindaan ini mengesahkan praktikan tersebut secara formal di negara kita. Soalan saya, adakah dengan pindaan ini akan mempengaruhi kadar yuran bagi pendaftaran ahli atau peperiksaan yang berkaitan? Puan Yang Dipertua, Seksyen baharu 19A memperuntukkan keperluan agar rekod tinjauan dan data atau apa-apa dokumen yang berkaitan yang diperlukan untuk diserah atau dihantar menggunakan medium elektronik. Pada masa ini, kita tidak boleh lari daripada keperluan teknologi termasuk pengurusan data secara elektronik. Oleh itu, saya amat bersetuju pada pindaan dan kaedah ini. Namun, ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian di atas perubahan ini. Saya difahamkan dokumen berkaitan perlu diserahkan atau submit secara atas talian dan berdasarkan maklumat daripada rakan-rakan surveyor, serahan melalui medium elektronik telah digunakan namun hanya melibatkan title survey atau yang berkaitan dengan ukuran hak milik, tidak terpakai kepada geometrik survey. Diharapkan dengan Seksyen 19A, ianya turut terpakai kepada geometrik survey untuk dihantar menggunakan medium elektronik. Saya ingin bertanya, adakah kaedah ini iaitu menggunakan medium elektronik diwajibkan sepenuhnya untuk atau bersifat pilihan? Sekiranya ia bersifat wajib secara keseluruhan, apakah tahap kesediaan sistem daripada pihak kerajaan termasuk Lembaga Juruukur Bahan Malaysia dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM pada nota kaki RUU ini tidak melibatkan implikasi keuangan tambahan? Sekiranya sistem pelayan dengan izin server dan pangkalan data sistem kerajaan belum bersedia, maka ianya perlu diperingatkan, di-upgrade, maka sudah semestinya memerlukan kos tambahan. Soalan saya, berapa peratus tahap kesediaan sistem kerajaan berkaitan sistem secara elektronik? Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri beberapa banyak rekod survey yang ada dalam simpanan pangkalan data LJBM sehingga masa kini. Dan apakah langkah-langkah pelan luar jangka atau backup sekiranya medium elektronik ini mengalami masalah dan gagal diakses? Saya mohon Yang Berhormat Menteri kongsikan dengan mengaplikasikan medium elektronik dan digital seberapa cepat atau suatu proses dokumentasi atau kelulusan diambil berbanding kaedah manual sedia ada. Puan Yang Dipertua, seterusnya pindaan Seksyen 19 yang menaikkan kadar denda kepada mereka yang tidak berautoriti termasuk tidak mempunyai lesen ditingkatkan daripada 500 kepada 250,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Asasnya saya bersetuju dengan pindaan ini untuk memperketatkan hukuman kepada pesalah yang memalsukan lesen. Pindaan Seksyen 17 turut menaikkan kadar denda kepada juruukur bertauliah daripada 500 kepada 100,000 yang melakukan kesalahan. Namun pada seksyen ini tiada hukuman penjara dinyatakan. Soalan saya, apakah rasional perbezaan Seksyen 19 yang mengenakan hukuman penjara kepada mereka yang tiada lesen tetapi tiada hukuman penjara bagi Seksyen 17 yang melibatkan juruukur bertauliah? Saya ingin mendapatkan penjelasan juga daripada Yang Berhormat Menteri, adakah lesen juruukur bertauliah boleh ditarik balik sekiranya melakukan kesalahan yang serius atau didapati melakukan kesalahan secara berulang? Puan Yang Dipertua, yang terakhirnya ingin menyentuh berkenaan arahan pada peruntukan peralihan yang menetapkan tempoh 6 bulan kepada mana-mana orang yang belum mempunyai lesen untuk memohon kepada lembaga supaya dimasukkan dalam daftar. Adakah tempoh 6 bulan mencukupi bagi meluluskan proses permohonan yang melibatkan beberapa syarat seperti dalam Seksyen 9? Adakah bukan warga negara boleh memohon lesen juruukur bahan di negara kita?
pada perenggan kedua Seksyen 10 Subseksyen 1 menyatakan tidak boleh dikeluarkan lesen melainkan dengan kelulusan menteri. Sekiranya ia dibenarkan, apakah justifikasi kepada kebenaran tersebut dan adakah mereka iaitu juruukur bukan warga negara terikat dengan undang-undang kerahsiaan negara? Sekian, terima kasih. Terima